Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk merasmikan program penilaian potensi 2024 bagi grup PMP yang saya rasa dah lama tidak dilaksanakan sejak 2019, dan kita sebenarnya mengadakan program ini lebih kepada memenuhi syarat bagi mereka-mereka yang berpotensi untuk naik pangkat. Ini salah satu syarat wajib yang dikenakan, bukan di PAMA saja, di tempat lain pun sama. Dan saya juga dimaklumkan program ini dilaksanakan secara dalaman, dan untuk grup yang lebih tinggi kita akan buat di luar dengan orang luar lah. Okey, untuk pegawai-pegawai yang seramai 26 orang ni, ambil ni peluang untuk you check balik you punya kemampuan diri sebagai pengurusan dan profesional. Sebab hambatan sekarang di kementerian dia lebih kepada diri kita lah. Kita kadang-kadang dah lama bekerja, kita dalam zon selesa. Kita buat clock in, clock out, clock in, clock out, tak ada kaizen. Tapi saya sangat berharap tuan-tuan, yang ini hanya untuk syarat wajib saja. Yang lebih besar daripada itu adalah you punya own skill. Inilah kita menjadikan landasan untuk you orang menambah skill dan menambah pengalaman. Dan ini akan melibatkan juga perubahan tempat bekerja. Kita lalui juga. Dan kita ada asas yang kukuh untuk kita buat. Dan saya harap tuan-tuan pun anggap benda ni satu benda yang positif lah. Sebab kalau benda baik pun nak tengok negatif, sudut negatif, boleh nampak aja. Saya bagi contoh, kalau tengok shilling tu bukan ada dua muka, sebenarnya shilling ada 3 muka. Kalau tengok daripada atas you diri kan, another face, 3 muka shilling. So saya harap tuan-tuan dengan sedikit pendedahan pada kursus hari ini akan membuka kepada yang lebih baik. Dan saya ingin menyampaikan sedikit lah harapan amanat menteri lah, sebab you profesional semua ni yang akan membawa objektif dasar-dasar kerajaan. Saya nak yang happy bagi saya adalah kejayaan kementerian lah. Dia melaporkan semalam 4 benda kejayaan kementerian kita. Yang best dia 2 adalah di PAMA. 1, intervensi beras. Intervensi beras ni banyak. Lepas tu ada yang besar menaikkan kita adalah intervensi beras putih tempatan yang PAMA tengah buat sekarang ni. Itu nombor 2. Kemudian hari peladang, ayam ni lah berkaitan dengan ayam telah dilupuskan dia punya subsidi, dan berjayanya adalah harga ayam tak naik. Dan hala tuju baru dia, di samping 5 yang sedia ada, yang pertama dulu adalah jagung bijiran, feedlot, aquaculture, lepas tu agripreneur muda, yang last adalah tambah baik pusat latihan pertanian. Dia tambah lagi dengan 4 yang baru, mana 5 campur 4 lah sekarang hala tuju kementerian. Yang baru adalah peningkatan pengeluaran padi dan beras. Padi ni berkaitan dengan benih. Kemudian peningkatan ayam dan telur pengeluaran. Yang baru adalah bawang, pengeluaran bawang, dan dia masuk untuk commercialization untuk jadi kaya ni adalah nenas. 4 yang baru, mana 5+4 yang akan diutamakan pada tahun ini. Dan kalau kita tengok directly kepada farmer, padi beras ni dah kita buat lah, tapi lebih pada pengeluaran. Tapi kita akan terlibat dalam intervensi. Ayam pengeluaran jugalah, tapi kita terlibat dalam bukan intervensi sangat lah. Apabila kita dah dibagi tanggungjawab di bawah akta kita yang baru tahun lepas, so kita kena buat pengedaran ayam lah. Dan kita pernah dibagi duit yang banyak, lebih kepada pengedaran ayam dan telur lah. Walaupun kita dah buat sebelum ini, kita akan buat secara konsisten selepas ini. Sebelum ini kita lebih kepada intervensi, ataupun kita buat jualan dalam jam. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan, jangan lihat surface saja, kita kena lihat di sebalik tu. Apa motif kita buat? Jadi inilah pentingnya tuan-tuan berfikir di luar daripada kebiasaan. Jadi tuan-tuan, saya mengucapkan selamat berkursus lah, dikonsider berkursus dan berseronok lah kursus ini. Tak ada apa pressure-nya, buatlah yang terbaik, tapi bukan dengan tujuan nak you pasti naik pangkat. Itu sekali lagi saya ingatkan, bukan you akan dapat. Ini is a proses, nak naik pangkat kena ada, dan jangan tertinggal awal lah.
Dengan itu, akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program penilaian potensi bagi tahun 2024.